rasa kita bermula dulu. Kalau yang lambat nanti mereka akan join lah halfway kita membuat training ni. Jadi selamat malam dan selamat petang kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri sesi latihan kita pada malam ini. So pada malam ini kita mengadakan sesi Train the Trainer. Sesi untuk melatih anda menjadi seorang trainer dan boleh menyampaikan pembentangan hari orientasi untuk ahli baru. Okay, sebelum kita bermula, mari kita lihat apakah tata cara untuk sesi pada hari ini. So, sesi hari ini kita memang galakkan anda untuk hidupkan video supaya kita boleh berkenalan, sebab kita daripada pihak syarikat juga ingin melihat siapa bagaimana rupa trainer-trainer yang future trainer kita pada malam ni. Dan juga ambil nota sebab saya tak dapat letakkan apa yang saya hendak katakan semua dalam slides, jadi anda perlu ambilkan nota dan beri perhatian di sepanjang sesi ni. Sesi ni tak panjang, 45 minit saja. Okay, jadi tumpukan perhatian sebab masa mendengar latihan ni jangan pergi ke Facebook lah ataupun makan lah, minum lah, kita tumpukan perhatian untuk 45 minit. Dan sekiranya anda mempunyai soalan, anda boleh gunakan kita punya emoji function untuk angkat tangan. Semua tahu kan macam mana nak angkat tangan? Nak praktis dulu ke? Angkat tangan dulu, kita hi dengan semua orang. Nampak tak? Oliver dah angkat tangan tu. Kelly dah angkat tangan. Okey, Zila pun dah angkat tangan. Yang belum nampak lagi ada tak? Okey, kita ada Rachel, Sifu Nasir, Marni pun dah ada. Okey, untuk sesi Train the Trainer ini kita akan adakan dalam 3 sesi. Sesi yang pertama adalah hari ini di mana kita akan mengajar mengenai teori dan konsep. Seterusnya kita juga akan menceritakan sedikit mengenai kemahiran pembentangan. Bagaimana anda memastikan pembentangan anda adalah menarik, dan seterusnya sesi soal jawab. So sesi yang kedua adalah latihan. Kita tak buat ramai-ramai macam ni. Kita akan adakan appointment. Lepas tu Oliver, saya ataupun Semi akan berada di dalam sesi latihan itu bersama dengan anda. So anda boleh praktis, kita boleh bagi pendapat, bahagian mana yang perlu anda tingkatkan, apakah yang anda perlu improve dan lain-lain. Dan sesi ketiga adalah sesi yang kita lakukan dalam pasangan juga pada bulan Mac. So sesi ini adalah sesi pembentangan. Anda akan membuat pembentangan hari orientasi member baru saya jadi hadirin, anda jadi speaker. Dan pada sesi ini kita akan membuat penilaian. Dan apabila anda telah lengkap ketiga-tiga sesi ini, anda akan menjadi seorang certified trainer untuk new member orientation. So kita akan isukan certificate train the trainer untuk anda. Okey, sebelum kita bermula, rasa-rasanya ramai yang kat sini pernah berjumpa dan ramai yang berjumpa pun hanya melalui Zoom saja. Jadi kita boleh tak kita ambil masa seminit, semua orang buka mic, jawab soalan-soalan ni. Contohnya nama saya Rachel, saya berasal dari KK, saya menghadiri latihan pada hari ini sebab saya hendak belajar menjadi seorang speaker. Dan warna kegemaran saya adalah warna hijau. Senang saja, okey? Boleh tak kita mula? So Zila nak start dulu? Okay, boleh. Selamat malam. Assalamualaikum. Okay, nama saya Syazila. Orang panggil saya Zila saja. Saya berasal dari Selangor, Gombak. Dan apakah yang nak saya pelajari dalam latihan ini? Saya nak pelajari untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi speaker lebih baik lagi. Warna kegemaran saya adalah warna hitam. Okey, thank you Zila. So sekarang kita beredar, boleh tak kita dengar daripada Suhaila? Okay, hai, saya Suhaila. Hai, saya hadir malam ni
untuk belajar dengan lebih supaya boleh dapat banyak lagi knowledge, supaya saya boleh menyampaikan bisnes ni kepada orang ramai dengan lebih confident dan juga penuh dengan pengetahuan. Warna kegemaran saya adalah putih. Okay, Thank you. thank you Sohaila. So boleh tak kita jemput Kelly yang dari bahagian utara ni? Selamat malam. Nama saya Kelly. Saya daripada Pulau Pinang. Dan mengapa saya nak belajar hari ini? Kerana saya nak belajar cara macam mana meningkatkan jadi speaker. So warna kegemaran saya ialah kuning. Okay, thank you Kelly. So sekarang kita dengar dari Rachel, boleh tak? Okay, hai, nama saya Rachel. Saya dari Penampang, Sabah. Apa yang saya ingin belajar ialah untuk bagaimana mau itulah jadi speaker dan bagaimana mau introduce ini bisnes, ini produk kepada orang lah dengan lebih baik lagi. Warna kegemaran ialah hitam. Okay. So sekarang kita pergi ke Ros. Hello Ros. Hai. Hello. Hello, dapat dengar tak Ros? Dapat. Hai, saya Ros Afidah binti Ibrahim. Saya berasal dari Campur, Johor dan Kelantan. Tapi saya menetap di Ceras, Bandar Tuk Seon. Apa yang saya nak pelajari daripada latihan ini adalah saya orang baru, tak sampai sebulan lagi. So saya nak tahu lebih mendalam dan juga untuk belajar dan bagaimana untuk menyampaikan kepada pengguna dengan lebih baiklah. Kegemaran saya adalah biru. Okay, thank you Ros. Sekarang kita dengar daripada newly promoted One Bronze Executive, Marni. Hai semua. Okay, nama saya Marni. Nama glamour saya Amoche. Saya berasal dari Sabah tapi menetap di Kuala Lumpur. Apa yang nak dipelajari? Actually banyak nih, tapi sebenarnya saya nak lagi lebih tersusun dalam menyampaikan kita punya apa nih, jika nak menyampaikan sesuatu tu maksudnya lebih tersusun. Saya rasa kalau nak bercakap tu boleh dah, tapi nak lebih tersusun. Okay, warna jadi sistematik sikit lah. Warna kegemaran, warna-warni, semua suka. Thank you. Alright, so Sipun Nasir. Hai. Good morning. For me, good morning is permulaan yang baru. Good morning semua walaupun malam. Alright, saya Muhammad Nasir bin Abdul Kadir. Berasal daripada Kuala Lumpur. Orang panggil saya Sipun Nasir. Bukan saya yang panggil nama ni, orang panggil. Nanti kita cerita. Nak cerita panjang sangat. Cuma saya nak bagi tahu dalam training ni saya nak tajamkan lagi cara penyampaian saya, cara pemikiran saya lebih cepat sebab saya suka buat presentation secara spontan. So saya harap saya duduk dalam kelas ni, so saya punya minda ni lagi laju, lebih mudah dan lebih tajam, lebih sampai pada mereka untuk mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Dan warna kegemaran saya biasanya hitam dan biru, favorite colour. Okay, thank you Sipun Nasir. Tapi nampaknya peserta kita ni ramai malam ni. Kita boleh tak jemput seorang yang terakhir? Siapa yang buka mic dulu, dia yang dapat untuk memperkenalkan diri. Kalau tak ada orang nak memperkenalkan diri, sayalah yang memperkenalkan diri. Okay, nama saya Melissa. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak tapi menetap di KL. Dan apa yang saya nak pelajari hari ini adalah saya nak lebih mengenali semua trainer-trainer future kita di sini. Dan warna kegemaran saya ialah warna merah. Okay, kita mulakan sesi kita hari ini. So, sekarang kita lihat apakah objektif kita pada malam ini. Objektif kita pada malam ini adalah untuk melatih anda untuk boleh menyampaikan pembentangan hari orientasi ahli baru selama 40 minit. Memang kita rancangkan
presentation ni selama 40 minit. So anda boleh lakukan pembentangan ini di dalam network anda dengan ahli-ahli baru anda, one to one pun boleh, dalam grup pun boleh. Dan seterusnya kita juga akan cover maklumat asas yang penting dan juga perkataan yang sesuai. Kita perlu membuat pilihan perkataan yang sesuai supaya pembentangan anda boleh memberi impak kepada pendengar. Dan seterusnya kita juga akan membimbing anda dalam perkara asas untuk melakukan pembentangan yang berkesan. Okey, so sekarang ni semua mesti nak tahu kan kita nak buat pembentangan hari orientasi baru. Kenapa pembentangan ini adalah penting? Pembentangan ini adalah penting supaya kita mempunyai pelanggan yang berkualiti. So apakah ertinya pelanggan yang berkualiti? Pelanggan yang berkualiti ertinya mereka tahu apakah syarikat yang mereka telah sertai. Dan mereka bukan tahu susu kolostrum saja. Mereka akan tahu semua rangkaian produk yang ada dalam syarikat, mereka tahu manfaat sebagai seorang ahli dan mereka juga tahu daripada segi perspektif yang lain iaitu peluang perniagaan. Sebab memang kita ramai pada certain times lah kita akan mendengar daripada pelanggan, bolehkah buat bisnes? Saya tak tahulah yang ni boleh buat bisnes, saya minum susu kolostrum saja. So pelanggan yang berkualiti adalah mereka mengenali secara keseluruhan mengenai syarikat. Dan kenapa ini adalah penting? Ini adalah penting supaya kadar pengekalan anda adalah baik. Kadar pengekalan artinya kadar pembelian semula. So kalau seseorang pelanggan tu dia tahu banyak produk, dia akan terasa hendak mencuba produk. Kalau dia tahu syarikat ni, latar belakang syarikat ni, sejarah syarikat ni, misi syarikat ni, mereka mempunyai tahap keyakinan yang tinggi. Tahap keyakinan yang tinggi itu akan menggalakkan mereka untuk mencuba lebih banyak produk. Dan dari itu kadar pengekalan anda adalah lebih baik. Contohnya sekiranya anda mempunyai 10 pelanggan peribadi, ahli yang didaftarkan oleh anda sendiri dan 8 orang daripada mereka membuat pembelian daripada bulan ke bulan. Sekiranya ini berlaku, anda akan mendapat pendapatan berterusan jangka panjang. So ramai yang nak membina perniagaan ini kerana anda hendakkan pendapatan berterusan. Pelanggan yang berkualiti boleh memberi anda pendapatan berterusan kerana mereka akan continue mengamalkan suplemen-suplemen yang ada di New Image. Okey. Dan di dalam pembentangan untuk Hari Orientasi Ahli Baru, kita ada 3 bahagian penting. So bahagian pembukaan adalah memperkenalkan latar belakang syarikat. Dan apabila kita memperkenalkan latar belakang syarikat, kita punya objektif, tujuan adalah untuk meyakinkan mereka, menubuhkan credibility syarikat New Image. Dan untuk isi penting, the body of the training adalah untuk menjelaskan kepada pelanggan apakah model perniagaan pemasaran langsung, what is direct selling. Lepas tu manfaat mereka sebagai ahli, kita juga hendak mereka tahu menggunakan Business Resource Center. Sebab Business Resource Center ni mempunyai banyak maklumat. Mulut kita ni kita tak dapat nak ceritakan semua yang kita tahu kepada pelanggan. Walaupun kita mampu nak cerita, dia orang tak ada masa nak dengar. So kalau ada Business Resource Center tu, mereka boleh mendapatkan maklumat sendiri. Dan seterusnya program authorship adalah penting. Setiap pelanggan mesti tahu ini adalah manfaat mereka sebagai ahli. Program authorship di mana mereka boleh mendapatkan produk dengan penjimatan yang lebih tinggi. Dan sebagai penutup, kita akan berkongsi secara ringkas mengenai peluang perniagaan. Boleh jadi sihat kalau gunakan produk. Kalau nak buat duit, kita ada peluang perniagaan. Dan apabila kita berkongsikan ni, kita mahu memfokuskan kepada keperluan mereka juga. Dan pada penutup kita juga akan mengadakan sesi soal jawab. Apa yang mereka tak faham, mereka boleh bertanya. Dan kita punya new member orientation ni akan cover 5 isi penting ni. Siapakah New Image? Kita sebut New Image. Siapa sebenarnya New Image? So apabila kita bagi tahu produk ni bagus,
So kenapa? Apakah itu produk yang berkualiti tinggi? Kita kena explain juga. Dan bagaimana keahlian ini berfungsi? Bagaimana syarikat ini berfungsi? Apakah manfaat-manfaat mereka sebagai ahli? Dan sekiranya mereka berminat, kita nak show kan kepada mereka bagaimana mereka boleh menjanakan pendapatan tambahan. Okay. So yang pertama adalah siapa new image. Slides ni kita akan bagi kepada anda selepas sesi ni. So keempat-empat slides ni kan, apakah tujuan kita membuat slides ni adalah untuk memperkenalkan konsep dan juga latar belakang syarikat. Ya, apabila kita nak kenalkan konsep latar belakang syarikat, apakah yang penting, apakah yang kita hendak cover adalah misi dan juga budaya syarikat. So kita juga akan memperkenalkan siapa chairman, siapa founder syarikat New Image, dan seterusnya adalah penting untuk kita mengukuhkan kedudukan syarikat dan juga membina credibility syarikat, sebab semua orang hanya hendak bekerjasama dengan satu syarikat yang steady, betul tak? Yang stable. Okay, so sekarang ni siapakah New Image? New Image, misi penyataan kita ialah New Image ingin menyediakan peluang yang adil kepada semua orang di seluruh dunia untuk bersatu dan meningkatkan kualiti hidup melalui pasaran bebas yang berkekalan dengan memasarkan produk yang berkualiti tinggi bersamaan dengan komitmen kami untuk kesihatan orang ramai, keselamatan kewangan dan juga pembangunan peribadi. So apabila kita bagi tahu orang misi syarikat mereka, kita boleh membantu mereka melihat vision jangka panjang syarikat ni. Syarikat ini ditubuhkan kerana kita hendak meningkatkan taraf hidup dan kita juga mahu mereka tahu yang kita mempunyai satu budaya yang sangat welcoming. Kita akan membantu mereka untuk menjadi seorang individu yang lebih baik. So apabila mereka tahu tujuan ini, sebab dalam buat bisnes kan, bukan semua orang mempunyai 100% fokus nak buat duit saja. Ada orang yang hendak membantu orang. So sekiranya mereka faham misi pernyataan ini, mereka akan tahu di platform New Image ni bukan saja dia boleh dapatkan income tambahan, dia juga boleh membantu orang ramai untuk mendapatkan kesihatan yang lebih baik dan menjadi seorang individu yang lebih baik. Lepas tu kita punya culture. Culture adalah penting. Culture kita adalah gratitude, encourage, believe. Saya rasa ramai yang pernah mendengar ini daripada country manager kita Sharon. Dalam setiap perkongsian dia memang ada sebut gratitude, encourage, believe. So kenapa budaya adalah penting? Budaya adalah penting untuk seorang yang baru mengenali new image kerana mereka akan faham. Okay, di sini kita sentiasa menghargai upline kita yang memperkenalkan produk yang bagus kepada mereka. Lepas tu menghargai syarikat New Image kerana kita membuat sesi latihan, kita adakan produk yang hebat. Dan seterusnya kita perlu menghargai segala-galanya yang di-provide oleh upline dan juga syarikat. Dan kita sentiasa menyokong mereka. Nak buat bisnes, kita ada sokongan yang sangat hebat, yang padu untuk membantu mereka mencapai kejayaan. Dan yang satu lagi adalah kepercayaan. Kita kena percaya kepada produk, percaya kepada syarikat, percaya upline, percaya kepada kita punya manager, kita punya leader yang mereka boleh mencapai kejayaan apabila mereka membina perniagaan New Image. So budaya ni kita hendak mereka tahu sebelum mereka menyertai syarikat ini untuk membuat bisnes. Kalau mereka tahu kita mempunyai budaya yang baik macam ni, mereka akan berminat untuk membuat perniagaan juga. Dan seterusnya, kita mesti memperkenalkan siapakah pengurusi dan pengasas New Image International, Mr. Graham Clark. So Mr. Graham Clark berasal daripada latar belakang yang biasa sahaja. Beliau merupakan seorang penternak kambing biri-biri dan selepas tu beliau menjadi seorang ahli perniagaan. Dan syarikat ini telah dibangunkan di New Zealand pada 1984.
ingat nombor ni sebab orang suka syarikat yang sudah mempunyai sejarah yang lama. Syarikat yang mempunyai sejarah yang lama membuktikan mereka mempunyai struktur yang kukuh, produk yang baik, sebab tu mereka bertahan di pasaran. So ini adalah maklumat penting apabila kita memperkenalkan syarikat New Image kepada ahli baru. Dan seterusnya adalah founding principles. Kenapa syarikat ini diasaskan? Okay, apakah prinsip pengasas syarikat ni? First thing first, semua orang tahu Graham, chairman kita Graham, dia menjumpai produk ini, dia jumpa colostrum sebab dia hendak mencari jalan untuk melindungi ahli keluarganya daripada penyakit bara. That is a very humble intention to start off. Dan selain daripada tu, kenapa selepas dia dapat produk ni, dia tak invent produk ni untuk family saja? Sebab dia percaya semua individu di dunia ini mempunyai peluang untuk hidup di dalam kesejahteraan, sama ada dalam kesihatan ataupun keuangan. Dan Graham, founder kita, dia percaya setiap individu ni boleh buat bisnes. Tak ada seorang yang tak boleh buat bisnes. Jadi dia adakan platform ini untuk orang membuat bisnes supaya mereka boleh meningkatkan kehidupan mereka. Jadi inilah isi-isi penting yang kita hendak sampaikan kepada ahli baru. Kita hendak mereka tahu mereka ada ciri-ciri keusahawanan yang belum dibangunkan lagi. Sekiranya nak mencuba, cuba di syarikat New Image. Okay. Seterusnya, kita juga perlu menggunakan perkataan yang power. Kita kena menggunakan perkataan yang boleh memberi impact dan juga menunjukkan kekukuhan syarikat. Okay, so apakah perkataan yang power ni? Contohnya, apabila kita berkongsi mengenai syarikat New Image, kita bagi tahu syarikat ni adalah syarikat MNC, syarikat multinasional. Kita mempunyai cawangan di 17 negara. So ini akan memberi orang satu impression yang bagus. Okay, syarikat ini memang syarikat yang besar. Mereka sudah ada cawangan di merata-rata dunia. Seterusnya, guna perkataan seperti jenama global nombor 1 colostrum. Kenapa kita nak bagi tahu kita ada jenama global nombor 1 apabila mereka sebut pasal colostrum? Apabila kita menggunakan istilah seperti ini, kita akan kita akan menjawab soalan mereka. Sebab ramai orang yang akan tanya, kenapa colostrum New Image ini berbeza? Kenapa New Image punya colostrum lebih mahal daripada colostrum di pasaran? So apabila kita menggunakan istilah seperti ini, we are number 1. That is why quality kita adalah lebih bagus dan kita mempunyai scientific backup untuk produk-produk kita. Dan seterusnya, kita sudah mempunyai sejarah selama hampir 40 tahun. So be proud of it. Bagi tahu dengan orang, syarikat New Image sudah berada di pasaran untuk 40 tahun. Dan seterusnya, kita adalah gergasi dalam industri pengeluaran colostrum. So, jangan bagi mereka peluang untuk menyoal siapakah New Image. Kita sudah dengan powerfulnya memperkenalkan syarikat New Image kepada mereka. Dan seterusnya, recording in progress. Kita juga kena bagi tahu kita menang anugerah. Okay, kita adalah pemenang anugerah perniagaan antarabangsa. Dan seterusnya, teknologi alpha lipid yang trademark. Okay, yang unik. Trademark artinya apa? Trademark artinya dia adalah satu teknologi yang sudah diiktirafkan oleh kerajaan New Zealand dan kita mempunyai trademark. Hanya kita sahaja yang boleh menggunakan teknologi alpha lipid. So, apakah teknologi alpha lipid? Adalah untuk meningkatkan penyerapan kolostrum di dalam badan. So, kalau kita nak sebut, okey, banyaklah kolostrum di luar sana, tapi mereka tak ada teknologi yang boleh confirm, yang boleh bagi tahu anda penyerapan adalah hampir 100%. Kita ada teknologi ini. Jadi kita adalah unik. Dan seterusnya, we have to tell them, kita sudah melalui kolostrum, kita sudah melalui kajian saintifik dan sudah diiktirafkan. Kita bukan produk yang biasa di pasaran, yang mereka boleh beli di supermarket. Oleh itu, kita mempunyai semua distributor kita. Distributor kita adalah ambassador of the product. Mereka adalah coach kepada customer. Kita ajar
mereka apakah benefit kolostrum. Kita ajar cara minum. Kita bagi tahu macam mana kolostrum boleh meningkatkan kesihatan, menyelesaikan masalah kesihatan yang mereka ada. Okey, dan seterusnya adalah produk yang berkualiti tinggi. So, produk kita, apakah artinya produk kita adalah produk yang berkualiti tinggi? Di New Image, seperti yang tadi saya sudah sebut, produk kita melalui kajian saintifik. Kita ada research and development department untuk membangunkan produk. Kita tak beli produk daripada pengeluar yang lain. Kita buat produk kita sendiri, jadi kita boleh confirm, kita boleh bagi garanti 100% produk kita adalah efektif. Kesehatan, sistem imunisasi yang lebih kuat. Kita membantu untuk meningkatkan tenaga dan juga kesihatan kurus juga. Dan seterusnya untuk penjagaan kulit, anti penuaan. Semua wanita di seluruh dunia ni kalau you sebut anti penuaan, dia berminat sebab tak ada orang nak muka dia kedut-kedut masa dia masih muda, betul tak? Okey. Dan apabila kita memperkenalkan produk ini, anda perlu adalah sangat yakin sebab kesihatan sekarang ni selepas 2 tahun yang lepas pandemik lah, CMCO, EMCO, apa-apa CO tu sudah membuat semua manusia di merata-rata dunia meletakkan kesihatan di tempat pertama. Kita perlu mempunyai kesihatan yang kuat daripada sebelum ini sebab kita akan berperang jangka panjang dengan pandemik COVID-19. Jadi kesihatan adalah keperluan utama semua individu. So kita kena, kalau dia ada sesetengah orang yang mereka tak, dia tahu